Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pelbagai nikmat, terutama nikmat umur, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita sehingga kita sekali lagi dapat berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak, sekaligus kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Kita sedia maklum tentang kelebihan orang yang berpuasa dan juga kelebihan bulan Ramadan al-Mubarak, di mana kita saban tahun, tiap-tiap tahun kita diingatkan tentang kelebihan orang yang berpuasa. Sebelum masuk Ramadan, akan ada di sana sini ceramah, syarahan, tazkirah dan berbagai cara untuk menyampaikan kepada umat Islam sedunia tentang kelebihan orang yang berpuasa dan juga fadilat berpuasa, termasuk juga kelebihan bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi, dalam kita berpuasa ini, kita mengharapkan daripada puasa kita itu adalah penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana jika mana puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita itu akan menjadi perisai kita. Puasa kita itu akan menjadi dinding kita, dinding untuk kita, benteng untuk kita daripada api neraka. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfus." Apa sabda Nabi SAW? Puasa itu adalah perisai. Bila kata puasa itu adalah perisai, bermakna puasa itu boleh mengandungi dua makna. Perisai mengandungi dua makna. Yang pertama, mendinding diri, perisai diri daripada masuk ke dalam neraka Allah SWT di akhirat kelak. Itu adalah yang jelas. Yang jelas adalah puasa itu dapat mendinding seseorang itu daripada masuk ke dalam api neraka. Manakala maksud yang kedua pula, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai atau puasa itu adalah dinding. Maka puasa itu adalah maknanya boleh mendinding seseorang itu daripada melakukan maksiat. Jadi kita hendakkan puasa kita itu yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia mempunyai dan dia dapat menyelamatkan kita daripada api neraka sekaligus mendinding kita daripada melakukan maksiat. Tetapi dalam hadis yang sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyambung, "Fala yarfus." Maka janganlah dia itu bertengkar, janganlah dia itu memekik-mekik, yakni bertengkar antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ini, kalau kita renungkan makna hadis ini, kalau kita betul-betul memahamkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah penerimaan puasa itu, penerimaan puasa seseorang itu, di mana puasa itu yang dapat menjadikan dirinya itu selamat daripada api neraka adalah ianya bersangkutan dengan akhlak seseorang. Maka jika mana seseorang itu menjaga puasanya dengan menjaga akhlaknya ketika berpuasa, maka selalunya puasanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tetapi sebaliknya pula, jika mana dia itu berpuasa tanpa menjaga akhlaknya, tanpa menjaga dirinya, melakukan maksiat, bertengkar dengan orang lain, marah kepada orang lain dan sebagainya, yakni marah pada bukan yang perlu, maka puasanya itu tidak dapat menjadi dinding antara dia dan api neraka. Maka dengan itu, dengan kesempatan kali ini, sebagai tazkirah Ramadan, tazkirah yang insya-Allah akan kami sampaikan berukuran dalam sebagai tazkirah ringkas, lebih kurang dalam 10 minit pada tiap-tiap hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat. Maka insya-Allah kami akan membahaskan pada tazkirah ini tentang berkenaan dengan akhlak, di mana yang akan kami gunakan kitab Amalan Penyelamat dari Azab Api Neraka yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Haris Suhaimi. Semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau dalam kesihatan, memberikan beliau kekuatan untuk terus berdakwah, melapangkan, meluaskan rezeki beliau
dan menjadikan usaha beliau ini keberkatan buat umat Islam di dunia ini. Dan juga semoga apa-apa saja yang diamalkan oleh manusia-manusia, apa saja yang diamalkan oleh umat Islam yang telah mereka membaca kitab ini, semoga semuanya itu diberikan pahalanya kepada Ustaz Ahmad Haris Suhaimi. Kerana sesuai dengan sabda hadis Nabi SAW, ad-dalu ala khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang membuatnya. Jadi kita akan menggunakan kitab ini yang akan menyentuh tentang akhlak yang mulia. Dan kita ulang sekali lagi bahawa akhlak yang mulia ini adalah perkara yang penting dalam mengharungi hidup kita dalam bulan Ramadan. Supaya puasa kita itu menjadi dinding untuk kita daripada api neraka. Jadi kita lanjut kepada hadis yang pertama. Kalau dalam kitab ini dia muka surat 51. Hadisnya hadis yang ke-57. Kenapa saya terus pergi kepada 57? Kerana kitab ini adalah sambungan daripada kitab yang lain. Jadi kita mengambil pada hadis yang ke-57 adalah tentang meninggalkan pertengkaran walaupun dirinya dalam kebenaran, maka orang itu akan dijamin ke syurga. Jadi tajuknya ini sangat sesuai bagi orang yang berpuasa, di mana kita dalam berpuasa itu disuruh, dituntut agar mana kita meninggalkan segala macam pertengkaran. Kerana bila kita bertengkar dengan seseorang, maka akan hilang pahala puasa kita. Jadi itu yang kita tak nak. Jadi di antara akhlak yang mulia itu adalah meninggalkan pertengkaran walaupun dirinya dalam kebenaran, maka orang itu akan dijamin ke syurga. Baik, jadi kita lanjut dalam pembacaan kitab di sini. Satu lagi tanda kemuliaan hati dan akhlak seseorang itu ialah dia sering mencuba untuk mengelakkan dirinya dari bertengkar walaupun dia tahu dirinya pada pihak yang benar. Kerana selalunya pertengkaran akan membawa kepada keretakan hubungan persaudaraan sehingga boleh membawa kepada sifat dendam, permusuhan dan menyimpan perasaan yang jahat. Na'udzubillah. Jadi di antara akhlak yang mulia itu adalah hendaklah kita meninggalkan pertengkaran, berdebat antara satu sama lain walaupun kita itu dalam pihak yang betul. Walaupun memang dah terang lah. Memang dah terang kita ada hadis, memang kita ada ayat suci Al-Quran yang menyokong pendapat kita. Walaupun macam gitu sekali kita punya kebenaran, maka kata Nabi SAW, hendaklah kita meninggalkan perdebatan walaupun kita dalam kebenaran. Baik, jadi bila orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kebenaran, maka dia itu akan diberikan ganjaran yang besar. Kerana apa diberikan ganjaran yang besar? Kerana bukan perkara yang senang. Itu bukan perkara yang mudah. Kita mungkin boleh tinggal baca. Kita mungkin boleh tinggal belajar saja bahawa orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun di dalam keadaan benar, pahalanya sekian. Balasannya sekian. Kita mungkin tahu. Atau mungkin kita cuma belajar saja. Tapi bila kita nak amalkan, bila kita nak implement, bila dalam keadaan kita yang kita nak menegakkan kebenaran itu, maka terkadang kita tetap bertengkar. Walhal, benda yang kita bertengkar itu dengan syaratlah. Benda yang kita bertengkar itu benda yang memang tidak ada kepastian dalam agama. Kalau memang sudah ada kepastian dalam agama, maka itu tidak mengapa. Contoh kita bertengkar kerana apa? Kita nak menegakkan bahawa Allah SWT telah mewajibkan kepada kita puasa. Kita punya kawan pula kata tak ada, Allah tak kata puasa tu wajib. Jadi benda ni kita boleh bertengkar pasal kita nak menegakkan kebenaran yang memang benar. Tapi kalau kita nak menegakkan kebenaran pada diri kita, yang kita sangka benda tu adalah benar, yang memang kita tahu 90% benda tu adalah benar, maka kata Nabi SAW, tinggalkanlah perdebatan walaupun kamu dalam kebenaran. Baik, apa dia punya ganjaran? Apa dia punya faedah? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini diambil daripada Sunan Abu Daud. Dan juga di dalam kitab Riyadhus Salihin di mana Nabi SAW bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Artinya, aku menjamin dengan sebuah istana di pinggir syurga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran meskipun dia di pihak yang benar. Terang sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi?
Aku menjamin dengan sebuah istana di pinggir syurga. Yang nak menjamin kita ni siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Aku menjamin dengan sebuah istana di pinggir syurga. Nabi jamin ni. Jamin bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran. Yang meninggalkan perdebatan, nak bertengkar. Nak bertengkar, meninggalkan, dia tinggalkan ni semua. Walau meskipun dia di pihak yang benar. Walaupun dia betul. Jadi orang yang boleh tahan nafsunya untuk meninggalkan perdebatan, terutama khususnya ketika pada bulan Ramadan ini, maka Nabi SAW bersabda tadi dan kita dengar bahawa Nabi itu akan sendiri menjamin baginya syurga. Menjamin baginya istana di pinggir syurga. Subhanallah. Jadi bila kita gunakanlah hadis ini sebagai modal dalam sepanjang kita puasa pada bulan Ramadan ini. Jadikan, azamkan pada tahun ini, Ramadan kali ini, 1441 Hijriah, Allah dah berikan kita umur yang panjang, dapat jumpa lagi puasa Ramadan ini. Kita niat, kita berazam untuk menjadikan puasa kita, Ramadan kita pada tahun ini, Ramadan yang terbaik. Bermula dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang pertama yang kita belajar pada tengah hari ini adalah meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin nanti. InsyaAllah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.